KPM. Itu sedikit penerangan berkenaan dengan apa tajuk kemahiran sukan yang akan kita sama-sama belajar pada hari ini. Assalamualaikum semua. Selamat kembali bersama dengan saya Hanif Miswan. Inilah Didik TV KPM dalam slot aktif kemahiran sukan dan ini adalah episod terakhir bagi kemahiran sukan badminton. Lebih menarik, saya berasa sangat teruja kerana kami masih berada di Sekolah Sukan Bukit Jalil di mana lahirnya ramai atlet bertaraf antarabangsa dari sekolah sukan ini di peringkat antarabangsa untuk kita bawakan nama Malaysia ke pesada dunia. Okey, dan seperti biasa kita juga ingin mengajak murid-murid semua yang berada di sekolah termasuklah ibu bapa, penjaga dan juga guru-guru yang menyaksikan siaran ini untuk terus mempelajari bersama dengan kami teknik-teknik asas dan juga kemahiran sukan yang akan kita belajarkan. Okey? Dan kalau perasan, sepanjang 3 episod terakhir ini adalah teknik di mana untuk kita mematikan gerakan pihak lawan di dalam sukan badminton. Ada susun aturnya lah, ada progres yang akan kita bawakan dan ini adalah episod terakhir. Jadi, terus bersama dengan saya, kita mulakan kemahiran sukan badminton sekarang. Okey, kita masih bersama dengan Coach Najib dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Coach, sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey, Coach, kita dah menghampiri episod yang terakhir ni. Diam tak diam dah 8 episod kita bersama. Mungkin yang terakhir ini, apa teknik kemahiran asas badminton yang Coach ingin ajarkan? Okey, untuk episod terakhir ini, kita belajar bagaimana untuk melakukan pukulan tap. Seperti yang saudara Hanif cerita tadi, 3 episod terakhir adalah kemahiran yang membunuh pergerakan pihak lawan. Ya, ini lebih kepada menyerang lah. Ya, betul. Maklum sekarang kan badminton adalah sukan yang pantas. Memang kena cepat sahaja pergerakannya dan ini mungkin yang akan diajarkan oleh Coach. Mungkin kita nak tahu juga kepentingan untuk belajar melakukan segala kemahiran asas dalam badminton ini. Apa kepentingannya untuk kita tahu semua teknik ni, Coach? Okey. Kepentingan untuk mempelajari teknik-teknik atau pergerakan dalam gelanggang ini kerana dapat jadikan pergerakan kita tu smooth, lancar. Yeah. So tak adalah terganggu pergerakan kita, teragak-agak. So kita lebih confident apabila kita melakukan sesuatu kemahiran. Dan lebih rasa semula jadilah. Ya, betul. Kita main badminton dan kita tengok pun cantik saja. Okey, Coach, mungkin kita tak perlu berbicara panjang. Seperti biasa sebelum kita memulakan aktiviti, suka untuk saya ingatkan bahawa kita boleh membuka pelitup muka dibenarkan dalam SOP pihak Majlis Keselamatan Negara kerana dalam aktiviti sukan, riadah dan juga rekreasi memang dibenarkan dan digalakkan. Okey, itu SOP-nya. Okey, Coach, kita mulakan dengan sesi manaskan badan. Silakan. Okey, murid-murid, sekarang kita akan melakukan aktiviti warm up. Kita ada 2 aktiviti seperti biasa. Yang pertama kita akan buat forward lunges dan yang kedua adalah bicep stretch. Okey. So, kita akan mulakan dengan aktiviti pertama, forward lunges. Okey, kaki kanan ke hadapan. Pastikan lutut kedudukan dalam 90 darjah dan tangan diletakkan di lutut, kaki belakang hendaklah lurus. Okey, kita akan buat dalam kiraan 8. Okey, ready? Ready, Arif? Okey. Kaki kanan ke hadapan. Badan tegak, pastikan badan tegak, jangan membongkok. Okey? Okey, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey? Tukar kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey. Itu adalah aktiviti pertama kita untuk warm up.
Okey, untuk aktiviti warm up kita yang kedua adalah bicep stretch. Okey, kita akan genggam tangan, tolak ke bahagian atas, tolak setinggi yang mungkin. Okey, pastikan keadaan badan kita mendada ke hadapan. Okey, satu di atas dan bawah. Bawah pun sama. Pastikan mendada. Kaki buka seluas bahu saja. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Supaya lebih stabil. Okey, sedia? Sedia. Okey, angkat tangan, tolak ke atas dalam kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey murid-murid, kita dah selesai melakukan aktiviti regangan ataupun warm up. So, marilah kita bersedia untuk melakukan aktiviti kemahiran kita yang terakhir, iaitu pukulan tap. Okey murid-murid, ini adalah episod terakhir kita dan aktiviti atau kemahiran yang kita pelajari untuk episod terakhir ini adalah pukulan tap. Pukulan tap ni bertujuan untuk mematikan pihak lawan, hampir sama dengan smashing. Cuma pukulan tap ni dilakukan di bahagian hadapan net. Okey. Tap. Okey. So, saya akan tunjukkan bagaimana cara pergerakan untuk melakukan pukulan tap. Okey, kedudukannya daripada tengah, raket angkat. Seperti biasa, tangan dan kaki bergerak sama dan menuju ke tempat atau ke arah shuttle yang kita nak tap. Okey, cara dia kita kena melonjak. Kenapa perlu melonjak? Kita melonjak kerana ingin lebih pantas. Pantas sebelum shuttle tu turun rendah daripada net. Sebab kita melakukan pukulan tap ni adalah di kawasan atas net, bukan di bahagian bawah sini. Okey, so kita kena gerak dengan pantas. Pergi. Pop. Okey. Okey. Beza pukulan tap dan smashing adalah smashing kita menggunakan seluruh tangan sehingga pergelangan tangan. Kita swing, hayun. Ini adalah smash. Tapi untuk pukulan tap kita hanya menggunakan pergelangan tangan dan dibantu oleh jari telunjuk untuk forehand tap. So kita akan pergi tekannya. Okey. Antara latihan yang kita boleh buat adalah seperti punch pada net sahaja. Ini adalah contoh untuk tapping.
Okey, murid-murid, sekarang saya bersama Nazri akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pukulan tap dengan menggunakan bulu tangkis. Okey. Ready? Go. Okey. Sewaktu kita nak melakukan pukulan tap tadi saya dah inform yang kita perlu melonjak untuk lebih pantas. Jangan seret kaki saja. Kita perlu lonjak ke hadapan. Bawa badan kita ke hadapan dan lakukan pukulan tap menggunakan pergelangan tangan. Ready? Go. Baru betul. Yes. Okey. Untuk pukulan tap ni pastikan banyak menggunakan pergelangan tangan. Okey. Supaya bola yang kita tap tu akan menjunam tajam ke kawasan pihak lawan. Tekan ke bawah. Okey, last. Okey. Itu dia cara-cara untuk melakukan pukulan tap di bahagian forehand. Okey, murid-murid, kita sampai kepada aktiviti terakhir kita untuk sukan badminton, iaitu backhand tap. Tadi kita dah buat forehand, sekarang backhand. Sebab dalam badminton, bila ada forehand, pasti ada backhand. Okey, so untuk kemahiran terakhir kita adalah backhand tap. Caranya sama, dalam keadaan sedia, kaki dan tangan bergerak selari, lonjak ke hadapan dan tap. Okey. Okey, tadi forehand kita tap dengan bantuan jari telunjuk dan sekarang backhand lebih kepada ibu jari untuk punch down atau beri tekanan pada bola dengan lebih pantas. Okey, so saya tunjukkan contoh. Okey, untuk melakukan pukulan tap ni kaki amat penting sebab kalau kita terlambat walaupun beberapa saat bola dah rendah, pasti kita akan tap sangkut ke net. Okey, ready? Lonjak. Okey, ready? Lonjak. Okey, so kena ingat beza tap dengan smash iaitu menggunakan wrist dan hayunan berbeza. Okey. So, selepas ini kita akan tengok bagaimana Arif dan Nazri akan menunjukkan cara untuk melakukan backhand tap.
Okey murid-murid, tadi saya dah tunjuk bagaimana cara untuk melakukan backhand tap. Okey, sekarang seperti saya janjikan tadi, Arif akan menunjukkan bagaimana melakukan pukulan tap dengan menggunakan shuttle. Okey. Okey, murid-murid boleh perhatikan pergerakan kaki Arif. Gerakan kaki Arif melonjak ke hadapan, membawa badan dia ke hadapan untuk melakukan pukulan tap. Okey, kat sini kita boleh nampak pergerakan kaki dan tangan dia selari dan pantas ke hadapan untuk melakukan pukulan tap. Okey. Okey murid-murid, tadi kita dah perhatikan bagaimana cara Arif melakukan pukulan tap, backhand tap. So di situ kita dapat perhatikan cara pergerakan dia daripada kaki dan tangan. So kaki dan tangan perlu selari dan lonjakan ke hadapan tu amat penting untuk kita lebih pantas dalam melakukan pukulan tap. Okey murid-murid, sekarang saya ingin berkongsi tentang aspek keselamatan sewaktu latihan. Okey, di sini saya ingin nasihatkan, walaupun murid-murid bersemangat untuk melakukan latihan, tapi jika tidak sihat, perlulah mendapatkan rawatan dan cukup recovery, barulah datang semula untuk latihan. Ini demi untuk mengelakkan berlakunya kecederaan. Sebab apabila kita datang latihan dalam keadaan yang tidak sihat, so fizikal badan kita tidak bersedia untuk menerima latihan. So oleh itu, murid-murid perlulah cukup rehat, cukup recovery dan barulah hadir semula ke latihan. Okey murid-murid, kita dah sampai ke akhir rancangan dan ini adalah episod terakhir. So macam biasa, selepas kita mengadakan latihan, kita perlu melakukan aktiviti warm down. Okey, untuk aktiviti warm down kita yang pertama akan melibatkan bahagian tengkuk atau leher yang kita panggil neck stretch. Okey, kita hanya perlu sengitkan leher kita ke kanan, selari dengan bahu. Jangan ke depan. Okey, pastikan selari dengan bahu. Tangan cuba tahan kepala dan kepala cuba melawan balik, melawan arah. Okey, so kita akan rasa regangan di tepi leher kita. Okey, so kita akan buat kanan 8 kali, kiri pun dalam kiraan 8 dan juga ke bawah dalam kiraan 8. So untuk neck stretch kita ada 3 cara untuk dilakukan. Okey, kita ready? Yang pertama, okey, kanan. Dalam kiraan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tukar kiri. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, yang ketiga, genggam dua tangan, tahan belakang kepala dan kepala cuba bergerak ke atas. Melawan rintangan tangan. Okey? Okey, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, itu adalah aktiviti pertama untuk warm down. Okey, aktiviti kedua kita untuk warm down adalah ankle stretch. Okey. Sebab dalam permainan badminton ni kita banyak melakukan lonjakan dan emergency break. Okey. So kita perlu lakukan exercise atau regangan pada ankle kita. So kita akan buat satu, lurus ke hadapan. Okey. Yang kedua, sengetkan ke tapak kaki ke bahagian dalam. Dan yang ketiga, keluar. Okey. So sama yang tadi, neck tadi, kita ada 3 cara untuk dilakukan dalam ankle stretch ni. Okey? Ready? Okey, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, tapak kaki ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, tapak kaki keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, kita tukar kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, yang terakhir, tapak kaki keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey. Kita dah habis melakukan warm down. So, saya harap murid-murid dapat mempelajari sedikit tentang warm up dan warm down selama 8 episod ini. Okey, kita dah berada di penghujung untuk Kemahiran Sukan Badminton dan ini adalah episod terakhir untuk kita bersama dengan Coach Najib. Coach, terima kasih banyak-banyak kerana sudi memberikan teknik dan juga ilmu kepada kami semua di Didik TV ini. Mungkin yang terakhirnya, apa objektif pembelajaran untuk episod kali ini, Coach? Okey, bukan setakat untuk episod hari ini. Mungkin kita boleh rangkumkan semua 8 episod. Ya. Di mana saya amat berharap murid-murid dapat mempelajari dan meningkatkan teknik-teknik pukulan, kemahiran supaya maju ke hadapan dan boleh menjadi pemain negara satu ketika nanti. Betul, insya-Allah itu juga harapan kami. Mungkin Coach, secara umumnya melihat kepada sukan badminton ini, kalaulah macam keluarga, mungkin murid-murid juga bersama dengan keluarga ingin bermain badminton untuk membudayakan sukan badminton. Apa harapan Coach kepada mereka untuk terus bermain badminton dan mempopularkan lagi sukan badminton di Malaysia ni? Okey, untuk saya lebih suka support daripada keluarga, terutama ibu dan ayah. Sebab
dengan sokongan daripada parents, saya rasa murid-murid akan lebih bersemangat dan ingin berjaya. Ya, baik Coach, terima kasih banyak-banyak. Coach Nazri juga terima kasih banyak-banyak dari Sekolah Sukan Bukit Jalil serta Arif Latif, bekas pemain perseorangan, bergu dan juga bergu campuran negara juga turut bersama dengan kita. Juga sedang menguruskan sebuah akademi badminton untuk memberikan masa depan lebih baik kepada sukan badminton negara kita. Ini episod terakhir bersama mereka. Jangan lupa selepas ini Kemahiran Sukan akan terus bersiaran dengan sukan baharu yang akan kami bawakan juga untuk semua yang menonton Didik TV KPM. Buat kali terakhirnya Coach, silakan dengan kata-kata semangat buat mereka yang berada di rumah. Okey, di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Senyum selalu, saya Hanis Miswan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.